Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amisha. Saya dan ahli kumpulan saya ingin membentangkan tentang tajuk gangguan seksual di tempat kerja, solusi dari sudut pengurusan Islam. Gangguan seksual di tempat kerja dalam kalangan masyarakat mencapai tahap membimbangkan pada masa ini yang menyebabkan wujudnya situasi negatif di tempat kerja. Gangguan seksual merupakan sebarang sikap berunsur seksual yang tidak diingini melalui lisan, bukan lisan, visual, psikologi serta fizikal. Gangguan seksual boleh berlaku terhadap sesiapa sahaja sama ada berlainan atau sesama jantina. Antara faktor yang menyumbang kepada pelakon jenayah ini merupakan masalah kesihatan mental, gangguan personaliti, pengalaman lepas, persekitaran dan kecenderungan rangsangan. Menurut Pertubuhan Buruh di United Kingdom, UK, Kongres Kesatuan Sekerja TUC kebanyakan mangsa tidak melaporkannya kerana bimbang mereka tidak akan dipercayai atau ia mungkin menjejaskan hubungan kerja dan prospek kerjaya. Tambahan itu, satu tinjauan mendedahkan 2 daripada setiap 3 wanita muda berdepan gangguan seksual, buli atau penderaan lisan di tempat kerja di Britain. Pendedahan yang dilakukan itu adalah sebahagian daripada kempen untuk memujuk kerajaan Britain supaya kembali memberi tumpuan pada undang-undang baharu bertujuan melindungi pekerja daripada serangan dan gangguan. Terdapat beberapa penyelesaian untuk mencegah gangguan seksual di tempat kerja, iaitu series dalam pertemuan yang disebut dalam ayat Al-Quran Surah Al-Ahzab 33 ayat 32. Hal ini untuk mengatasi daripada berlakunya perkara yang tidak diingini terhadap diri mereka. Seterusnya, menjaga pandangan ketika bertemu sesama lelaki dan perempuan. Oleh itu, mereka perlulah mengalihkan pandangan agar tidak ada perasaan yang tidak baik dan dapat menghindarkan fitnah. Air sekali menghindari halwat, seperti hadis riwayat Bukhari, iaitu Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, janganlah seorang lelaki berhalwat dengan seorang wanita kecuali disertai mahramnya. Oleh itu, ketika lelaki dan wanita berjumpa dengan tujuan untuk berurusan, mereka hendaklah mengelakkan diri daripada berdua-duaan. Seterusnya, susunan idea. Terdapat 5 jenis bentuk gangguan seksual, antaranya gangguan secara lisan, gangguan secara isyarat atau bukan lisan, gangguan visual, gangguan psikologi dan gangguan fizikal. Pertama, gangguan lisan. Gangguan lisan merangkumi penggunaan kata-kata, jenaka, ejekan, bunyi dan pertanyaan yang disampaikan dalam konteks nada seksual atau mengancam. Kedua, gangguan secara isyarat atau bukan lisan. Ini bermaksud komunikasi secara halus atau bukan lisan untuk menyampaikan niat dan keinginan yang mendalam. Tindakan menggoda iaitu menjilat bibir atau menikmati makanan dengan cara yang menggoda. Isyarat tangan atau bahasa isyarat semuanya membayangkan pelakuan seks dan daya tarikan yang memperdaya. Seterusnya, gangguan visual. Gangguan ini biasanya dilakukan dengan mempamerkan bahan-bahan bijak, melakar ilustrasi tidak senonoh, mengarang surat berunsur seksual dan tindakan lain yang berkaitan dengannya. Selain itu, gangguan psikologi biasanya dilakukan dalam bentuk jemputan sosial yang berterusan, tetapi jemputan itu telah ditolak dan pujuk rayu yang berulang untuk melibatkan diri dan lain-lain.
Akhir sekali, gangguan fizikal. Gangguan fizikal dilakukan dengan cara bersentuh secara fizikal yang tidak diingini seperti subitan, belayan lembut, geseran lembut pada badan dan tindakan yang serupa. Untuk mengelakkan gangguan seksual ini berlaku di tempat kerja, Abu Shukor 1998, seorang pengarang terkenal, menggariskan 4 etika sosial penting yang ditetapkan oleh Islam dalam karyanya yang berpengaruh, iaitu kebebasan wanita. Etika pertama ialah serius dalam pertemuan. Apabila individu yang berbeza jantina perlu bertemu untuk satu urusan, adalah penting untuk melibatkan diri dalam komunikasi yang serius. Tata kelakuan ini boleh dirujuk berdasarkan daripada ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 32. Ayat ini sebenarnya khusus ditujukan kepada isteri-isteri Nabi. Walau bagaimanapun, kerana tujuannya yang baik, maka ia boleh dijadikan prinsip panduan bagi wanita untuk melindungi diri daripada keadaan yang buruk yang tidak diingini. Selain itu, menahan pandangan merupakan etika kedua yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini membawa maksud apabila berlakunya pertemuan antara lelaki dengan wanita, maka mereka perlu menjaga pandangan supaya niat yang tidak baik tidak timbul dan untuk mengelakkan fitnah. Tingkah laku beretika ini berakar umbi dalam surah An-Nur, di mana Allah mengingatkan kepada lelaki dan wanita tentang kepentingan menyekat pandangan daripada melihat sesuatu yang haram atau dilarang dan keharusan untuk menjaga kehormatan diri daripada melakukan zina. Di samping itu, wanita dinasihatkan untuk menjaga kehormatan dengan menahan diri daripada menedahkan tubuh mereka kepada lelaki bukan mahram, kecuali muka dan kedua tapak tangan. Seterusnya, etika ketiga yang terkandung dalam buku Kebebasan Wanita adalah menghindari khalwat. Menurut hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bermaksud, janganlah seorang lelaki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali disertai mahramnya. Perkara ini diterangkan dengan jelas dalam hadis tersebut. Oleh itu, apabila lelaki dan perempuan perlu bertemu untuk sesuatu perkara yang berkaitan, adalah perlu bagi mereka untuk berhati-hati dan mengelak daripada berdua-duaan di sesuatu tempat yang tertutup. Lebih-lebih lagi, menghindari pertemuan yang lama dan berulang-ulang merupakan etika keempat yang perlu dipatuhi. Penegasan ini berlaku kerana cabaran yang wujud untuk menjaga pandangan, serius dalam berbicara atau bertingkah laku sopan. Sebaliknya, dalam pertemuan seperti ini, kepentingan kewajaran dan kesopanan nampaknya semakin berkurangan. Oleh itu, adalah penting bahawa kedua-dua kaum lelaki dan wanita untuk sama-sama menjaga nilai-nilai etika ini secara konsisten atau istiqamah. Analisis merupakan satu proses kajian yang membezakan pendapat-pendapat dan membuat huraian daripada sebuah karya yang dipilih untuk membuat huraian tentang pengertian unsur-unsur at-ta'arruf. Gangguan seksual di tempat kerja, solusi dari sudut pandangan Islam. Analisis ini adalah daripada pandangan ulama klasik iaitu Imam Syafi'i dan sejarah Islam modern iaitu Yusra. Ulama klasik dalam konteks gangguan seksual di tempat kerja mungkin menilai bahawa perbuatan tersebut melanggar prinsip-prinsip etika Islam. Mereka mungkin menegakkan hukum syariah yang berkaitan perlakuan tidak senonoh dan mementingkan untuk menjaga kesucian dan kehormatan. Solusi dari perspektif Islam dapat melibatkan pendekatan pencegahan seperti pendidikan moral serta menegakkan hukum yang tegas untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga hak asasi pekerja. Masalah gangguan seksual juga boleh dikaitkan dengan hubungan dalam pergaulan, terutamanya berlainan jantina. Gangguan seksual pada hakikatnya bukan sahaja kaum wanita, bahkan juga kaum lelaki. Masalah pergaulan seksual yang kian meningkat turut berlaku oleh insan sesama jantina. Untuk mengelakkan perlakuan gangguan seksual iaitu menundukkan pandangan daripada sesuatu yang haram,
bertemu dalam keadaan yang serius dan bertujuan baik untuk menghindari berdua-duaan dengan yang bukan mahram dan dapat elakkan jangka masa pertemuan yang lama di antara yang bukan mahram. Analisis daripada pandangan sarjana Islam moden pula, iaitu Ustaz Yusra, adalah beliau menasihati kepada mangsa gangguan seksual untuk menyuarakan apa yang dipendam dan berbicara dengan orang yang boleh dipercayai. Dengan ini, mangsa dapat meringankan beban yang mereka tanggung dan hadapi sekaligus tidak hidup dalam ketakutan. Nasihat kedua pula, iaitu mengumpul bukti. Mangsa yang menerima gangguan seksual disarankan untuk mengumpul bukti seperti mesej atau panggilan telefon yang berbau gangguan seksual untuk melaporkan kes berkenaan ini kepada pihak yang berkuasa untuk diambil tindakan ke atasi pelaku. Akhir sekali ialah melaporkan hal yang terjadi kepada pihak yang bertanggungjawab. Ustaz Yusra menyatakan dan memberi saranan jika mangsa diganggu di tempat kerja, mereka boleh melaporkan kes ini kepada pihak yang bertanggungjawab, iaitu pihak yang membela nasib mangsa-mangsa ini. Dengan itu, orang di sekeliling, ibu bapa dan majikan memainkan peranan yang penting untuk mengambil tahu tentang anak-anak pekerja-pekerja yang dihadapi dengan kes gangguan seksual ini, kerana mereka mungkin tidak tahu cara untuk mengungkapkan perasaan mereka mahupun meluah benda yang tidak diingini yang terjadi ke atas diri mereka. Bahasan Tauhid mencakup beberapa topik secara umum. Tauhid berarti mengakui, mengimani dan mengimani keesaan Allah SWT. Pengakuan yang demikian meliputi keimanan di hati, ikrar dengan lidah dan beramal dengan badan. Ketika menjelaskan konsep Tauhid, para ulama telah mentafsirkannya dalam berbagai bentuk, namun tetapi memiliki makna yang sama bahawa Allah itu Esa. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang membahas berbagai ilmu Tauhid, antaranya lain surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4, surah Yunus ayat 31 dan surah Luqman ayat 26. Menurut Hasan 1991, khilafah mencakup tanggungjawab manusia sebagai hamba Allah SWT di muka bumi. Lebih lanjut, Abdullah tahun 2010 menjelaskan bahawa manusia merupakan pemegang utama pengurusan. Prinsip ini menjelaskan kedudukan dan tanggungjawab manusia, menjelaskan peranan manusia. Karamatul insan ialah memajukan pendidikan insan mulia yang fitnah kejadian manusia dicipta menggunakan sebaik-baik ciptaannya. Karamatul insan adalah istilah Arab yang bermaksud kemuliaan manusia. Dalam erti kata lain, karamatul insan ialah prinsip yang mengutamakan keperluan untuk melindungi dan memelihara maruah diri dan orang lain dalam apa jua situasi perhubungan sesama manusia. Di sinilah tanggungjawab manusia untuk menjaga kehormatan diri, mematuhi perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan Allah SWT. Jika manusia mengikut agama Allah SWT, Allah SWT jelas akan memastikan, memelihara dan mengangkat martabat mereka di sisi makhluk dan di sisinya. Masalah gangguan seksual di tempat kerja perlu dititikberatkan oleh semua pihak, terutamanya dalam kalangan pekerja dan majikan. Hal ini dapat mengurangkan risiko kes ini berlarutan sehingga membimbangkan para pekerja, terutamanya pekerja wanita yang lebih berisiko dalam isu ini. Kita diamanahkan oleh Allah SWT untuk menguruskan pengurusan termasuklah bidang akhlak,
politik dan ekonomi serta dasar-dasar peraturan masyarakat. Kita mestilah menjaga kemuliaan serta memelihara maruah diri dan sesama manusia dalam sesuatu perhubungan dengan melaksanakan perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya. Akhir kata, sebagai seorang Muslim yang beriman, kita perlulah mentauhidkan Allah SWT dan sentiasa mentaati setiap perkara yang telah digariskannya dalam Al-Quran dan menjadikannya sebagai panduan dalam apa jua yang kita lakukan dalam kehidupan.